Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, grup saya akan menerangkan tentang pengaruh negatif yang menular dalam kalangan masyarakat Malaysia. So, jadi apa itu pengaruh negatif? Pengaruh negatif ini ialah berdasarkan kamus besar, pengaruh negatif adalah bahasa daripada perkataan iaitu pengaruh dan negatif. Pengaruh bermaksud daya atau kebolehan yang dapat mengubah perangai orang, manakala negatif pula ialah cenderung kepada kesan atau pengaruh yang tidak elok, membahayakan, merosakkan. Punca-punca pengaruh negatif: media, ajakan negatif dan pengaruh budaya barat. Okey, sosial media. Sosial media ini punca dia, pengaruh negatif berpunca menjadi daripada sosial media apabila ketagihan melampau masyarakat masa kini terhadap media sosial dilihat mendorong kepada perilaku dan sikap agresif, serta ada yang terikut-ikut sehingga untuk membunuh diri. Tindakan sebegini boleh menyebabkan disebabkan ekoran terlalu taksub, kecewa atau terpengaruh dalam kandungan di media sosial sehingga diri gagal membuat pertimbangan yang wajar. Masyarakat cenderung untuk melakukan perkara yang pernah didengar atau dilihat di media massa kerana ingin mencuba. Sikap ini mencuba ini adalah sikap yang baik, tetapi bila kita pada belah sosial media, ia tidak boleh dicuba sewenang-wenangnya mengikut video dan yang dilihat di sosial media. Ajakan negatif. Pengaruh akan sebenarnya juga merupakan pendorong yang menyebabkan seseorang itu penularan pengaruh negatif di masyarakat Malaysia. Ini disebabkan oleh individu yang terlibat dalam kejadian negatif. Disebabkan faktor atau isu yang terdapat di rumah atau sebagainya, kebiasaannya individu biasanya akan cenderung untuk berjumpa rakan sebaya bagi melupakan seketika perkara yang berlaku ataupun untuk bergembira. Sebahagian daripada rakan ini pula ada yang mereka yang mempunyai pengaruh yang negatif. Oleh itu, demikianlah bahawa kebanyakan juga individu terikut-ikut dengan sikap rakan sebaya mereka. Bila bersama rakan sebaya, individu cenderung untuk melakukan perkara yang tidak berfaedah seperti merokok, melepak di pusat membeli belah dan mendapatkan hiburan di pusat-pusat hiburan. Jadi pengaruh budaya barat, kita dalam era globalisasi ini, pengaruh budaya barat telah banyak menembusi di media sosial di negara kita. Ia merupakan penjajahan fikiran yang dilancarkan kepada sebuah negara atas dasar Malaysia juga telah didedahkan dengan budaya barat. Masyarakat kita juga mempunyai masalah apabila mereka mudah terpedaya dengan budaya barat yang dibawa masuk oleh orang luar. Sehingga kini budaya barat telah banyak merosakkan tunjang dan asas-asas penting yang menjadi amalan dan pembentukan kepribadian seseorang dan jiwa di dalam masyarakat. Antara contoh isu penularan negatif, yang pertama, penularan dadah di kalangan anak muda. Pada tahun 2020, seorang remaja lelaki 16 tahun telah terpengaruh dengan dadah dengan jirannya sehingga sanggup tidak makan dan simpan duit sekolahnya untuk dibeli dadah setiap hari. Berdasarkan artikel berita harian 25 Jun 2020, selama 50 individu ditahan dalam operasi sebuah di lokasi Kuah, Ulu Naka dan Kendawang yang melibatkan individu berusia seawal 16 tahun sehingga 50 tahun. Remaja yang tahan mengaku terlibat dalam pengambilan dadah apabila jirannya berusia 18 tahun itu menyuruhnya menghisap syabu, manakala ada yang remaja lain tidak bersekolah mengaku terpengaruh dengan rekannya sejak seawal 13 tahun. Jadi perkara-perkara sebegini apabila berdasarkan daripada punca-punca pengaruh negatif adalah ajakan negatif dan pendedahan kepada perkara yang tidak bagus. Yang kedua, gangsterisme di Malaysia bukannya perkara yang janggal lagi. Pada 2020 juga, polis menahan 29 suspek syakir terlibat dengan kegiatan gangsterisme serta jenayah terancang menerusi Ops Blackjack. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Selangor, Datuk Fazli Ahmad mengatakan operasi itu dijalankan susulan kes kebakaran yang berlaku 25 September 2020 lalu. Kejadian berlaku pada jam 12.35 tengah hari di hadapan Sekolah Menengah Kebangsaan Teluk Datuk
Banting. Begitu kejadian tembak-menembak JSJ Selangor dan JSJ Bukit Aman bekerjasama melakukan operasi bersama dan menangkap 19 suspek nasyaki berkaitan dengan aktiviti gangster serta jenayah terancam. Okey, yang terakhir, remaja terpengaruh media sosial. Pada 2021, pada 10 Jun 2021, seorang remaja terpengaruh dengan keputusan majoriti rakan di media sosial sehingga memilih menamatkan riwayatnya di Batu Kawak, Kuching, Sarawak. Remaja 16 itu telah merealisasikan pilihan netizen yang mengundi untuk mati sekiranya dipercayai memulak pula gadis. Umat itu telah membuat satu undian dalam Instagramnya dengan status really important, help me choose DL. Jadi itu sungguh menyedihkan melihat seorang pelajar yang masih mentah membuat kesimpulan mudah untuk mengagut nyawanya sendiri dengan hanya satu pungutan suara di sosial media. Assalamualaikum, saya Aizaime. Saya ingin membentangkan mengenai cara-cara untuk mengelak daripada pengaruh negatif. Pada awal pembentangan saya ini, saya ingin menyentuh mengenai masalah pergaulan bebas di kalangan remaja sekolah. Perkara ini juga semakin membimbangkan dari hari ke hari. Masalah pergaulan bebas di kalangan remaja sekolah telah lama dibincangkan dan menjadi salah satu isu sosial penting di negara kita ini. Berbagai pihak di setiap lapisan masyarakat memandang isu ini sebagai salah satu masalah yang perlu ditangani secara holistik kerana remaja merupakan generasi yang akan mewarisi negara. Jika kita tidak dapat melahirkan generasi yang akan datang yang berwibawa, maka bincanglah masa depan negara yang kita cintai ini. Daripada perspektif ibu bapa dan guru pula, masalah pergaulan bebas di kalangan remaja mencerminkan kegagalan kita untuk melahirkan anak-anak remaja yang bakal menyumbang kepada agama, bangsa dan juga negara. Namun begitu, hasil kajian-kajian yang telah dijalankan oleh para penyelidik serta pemerhatian masyarakat sendiri mendapati cabaran dalam menangani masalah ini perlu ditangani bersama oleh semua peringkat, bukannya tertumpu pada mana-mana individu atau agensi sahaja. Di sini, saya akan memberitahu cara-cara untuk mengelakkan diri daripada terjebak ke arah perkara yang negatif. Yang pertama ialah mendekatkan diri kepada Allah. Allah memerintahkan semua manusia untuk selalu beribadah kepadanya. Perintah ini mengandungi maksud bahawa ibadah merupakan arahan bagi manusia untuk mendekati dengan Sang Pencipta, iaitu Allah. Pada zaman sekarang, banyak orang yang merasakan dirinya jauh dari Allah SWT. Terdapat beberapa golongan yang jauh dari Allah SWT. Di antaranya ialah manusia yang hatinya sudah hitam, iaitu manusia yang suka berbicara namun jarang berzikir dan mengingati Allah SWT. Selain itu, orang yang hatinya sudah hitam ialah manusia yang mendirikan solat tetapi masih melakukan perbuatan keji dan mungkar serta bermaksiat. Mudah-mudahan kita dijauhi oleh golongan orang yang jauh dari Allah SWT. Yang kedua ialah kita hendaklah rajin untuk mendengar ceramah agama ataupun hadir ke ceramah motivasi. Hakikatnya, memang amat jarang kita melihat kelibat anak muda tampil memenuhi ruangan dalam majlis agama ataupun motivasi. Kebanyakan yang memenuhi majlis-majlis tersebut terdiri daripada orang yang sudah berusia. Mungkin orang yang sudah berusia mempunyai lebih banyak masa terluang untuk hadir ke majlis yang sedemikian. Meskipun capaian informasi hanya di hujung jari sahaja, namun ketahuilah bahawa menghadiri majlis ilmu ialah tempat yang paling mulia di sisi Islam. Sesiapa yang menghadirinya, Allah SWT menjanjikan banyak ganjaran kepada kita. Rasulullah SAW pernah bersabda, sesiapa yang menempuh satu jalan untuk mencari ilmu pengetahuan, maka Allah akan memudahkan baginya satu jalan untuk menuju ke syurga. Riwayat Muslim. Ilmu juga dapat mengangkat martabat manusia. Seandainya tanpa ilmu, manusia itu seperti binatang ternakan kerana haiwan ternakan hanya makan dan mencari makanan. Namun, yang membezakan antara manusia dengan haiwan ternakan tadi ialah ilmunya. Bahkan jika seseorang itu tiada ilmu, mereka lebih sesat daripada haiwan ternakan. Cara yang ketiga atau yang terakhir ialah mengelakkan diri dari terjebak ke arah perkara yang negatif dengan bergaul dengan orang yang baik. Islam sudah menjelaskan acuan persahabatan sesama manusia. Malah, Islam menggunakan istilah persaudaraan iaitu jauh lebih rapat berbanding persahabatan. Orang Islam tidak boleh menganiaya saudara Islam yang lain. Sebaliknya, umat Islam perlu saling mengasihani antara satu sama lain. Ini kerana umat Islam perlu bersatu dan berpadu bagi menyalahkan keindahan Islam. Peranan kita bergaul dengan seseorang amat penting kerana kita perlu berhati-hati untuk bergaul dengan seseorang supaya ia membawa kita ke arah kebaikan dan menjauhi kemungkaran.
Di samping itu, orang yang baik adalah orang yang sentiasa membawa sahabatnya kepada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa. Namun, jika kita mempunyai sahabat yang kurang baik akhlaknya, kitalah yang sepatutnya bertanggungjawab untuk membawanya ke arah kebaikan. Sekiranya kita tidak mampu mengubahnya, jadi pastikan diri sendiri tidak terjebak dalam kemungkaran yang telah dilakukan oleh sahabat yang melakukan kemungkaran tadi. Saya Siti Aminah binti Abdul Hadi. Nombor pelajar saya 2020848554 dan saya akan membentangkan tentang kesan pengaruh negatif. Remaja zaman sekarang amatlah berbeza dengan remaja pada zaman dahulu kerana kemajuan yang semakin membangun di negara Malaysia. Pelbagai pengaruh negatif yang terdapat di Malaysia, di mana Malaysia juga mempunyai pelbagai kaum, agama dan bangsa. Seperti zaman sekarang, generasi yang semakin maju, mereka lebih mengutamakan penggunaan internet, di mana setiap remaja sekarang majoritinya mempunyai telefon bimbit yang sendiri. Secara tidak sedar, pengaruh negatif ini juga boleh didapati daripada ahli keluarga kita sendiri. Tidak semua latar belakang keluarga, sesebuah keluarga itu indah seperti yang disangka. Kemungkinan remaja ini mempunyai keluarga yang supportive, yang memberi didikan secukupnya untuk anaknya, manakala remaja B berkemungkinan mempunyai keluarga yang mempunyai masalah kewangan dan menyebabkan remaja B tersebut stres. Jika dilihat keseluruhannya, majoriti remaja sekarang kurang dipantau oleh ibu bapa, kerana kebanyakan ibu bapa zaman sekarang mereka bekerja, bapanya bekerja dan ibunya juga bekerja. Jika kita ambil peduli dengan lebih mendalam tentang kesan pengaruh negatif ni, kita akan dapat lihat bagaimana luasnya kesan-kesan yang ada. Antara kesan yang dapat saya kemukakan ialah seseorang remaja itu mungkin banyak melakukan perkara negatif. Akibat ajaran negatif atau sumber yang tidak sepatutnya yang mereka lihat, mereka secara tidak langsung pelajari, mungkin akan menyebabkan diri mereka terasa ingin membuat perkara tersebut, menyebabkan diri mereka cenderung untuk melakukan perkara negatif itu tanpa berfikir dengan lebih mendalam. Antara contoh kesan negatif yang berlaku pada remaja ialah mereka yang terlalu taksub dengan media massa atau media sosial lebih suka atau lebih gemar untuk mengurungkan diri di dalam bilik seharian dan jarang keluar bilik untuk duduk berbual bersama parents atau melakukan aktiviti riadah. Selain itu, pengaruh daripada rakan sebaya mungkin boleh menyebabkan berlakunya sesuatu yang tidak diingini, yang lebih serius, di mana boleh berlaku sesuatu jenayah seperti merupakan ajaran daripada rakan-rakan yang salah dan tidak dipantau oleh ibu bapa. Yang ketiga, ini merupakan pengaruh negatif yang bagi saya trend pada masa sekarang untuk mempunyai pasangan, di mana mereka akan lebih menjaga hati pasangan berbanding mereka untuk menjaga hati sendiri dan hati keluarga. Mereka lebih taksub untuk meluangkan masa bersama pasangan mereka berbanding meluangkan masa bersama adik-beradik ataupun ibu bapa. Kesimpulannya, perkara negatif yang telah menyebabkan seseorang remaja itu melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya perlu dipandang serius, kerana ini merupakan masalah utama yang terjadi pada zaman sekarang. Jika kita dapat lihat di sekeliling kita, remaja zaman sekarang agak sukar untuk menerima teguran dan nasihat daripada ibu bapa, rakan-rakan, guru maupun orang yang lebih dewasa daripada mereka. Mereka gemar untuk memandang sesuatu teguran dan nasihat itu secara sambil lewa, kerana mereka fikir bahawa mereka dapat menangani sesuatu perkara negatif yang mereka buat itu dengan baik, padahal mereka tidak sedar bahawa diri mereka itu sebenarnya perlukan perhatian daripada orang yang sepatutnya. Perkara sebegini berlaku kerana hati mereka sudah sebati dengan perkara-perkara yang negatif yang sering mereka lakukan. Jadi mereka boleh dikatakan agak keras kepala. Kesan daripada seseorang yang tidak mahu menerima nasihat dan teguran orang lain boleh menyebabkan keruntuhan akhlak dirinya. Perkara-perkara ini boleh dijauhkan dengan mendekatkan diri kepada Allah serta ibu bapa atau orang dewasa yang sepatutnya
perlu memberikan perhatian lebih lah kepada remaja-remaja zaman sekarang. Poin yang terakhir ialah jiwa seseorang remaja itu mungkin menjadi cepat resah. Bila seorang remaja itu tidak mempunyai akhlak yang baik, mungkin mereka sendiri tidak tahu apa tujuan yang atau matlamat yang perlu mereka kejar. Fikiran dan hati mereka menjadi tidak sehaluan, dan ini menyebabkan seseorang remaja itu boleh membuat sesuatu di luar jangkaan. Majoriti remaja yang mempunyai masalah atau terkesan daripada perkara negatif lebih gemar untuk meluangkan masalah yang mereka pendam kepada media sosial berbanding berdoa, menceritakan apa yang mereka hadapi kepada Allah. Daripada perbuatan-perbuatan yang mereka telah lakukan, jiwa mereka jadi lebih cepat resah dan sukar untuk mendapat ketenangan. Akhir kata, sebagai seorang remaja, kita perlulah menjaga diri sendiri dan memilih rakan yang betul. Bagi pihak ibu bapa, pantaulah anak-anak anda. Guru-guru jika perlu bertindak tegas, silalah, supaya anak murid yang mereka ajar akan menjadi insan yang berguna. Sekian saja pembentangan daripada saya. Terima kasih. Nama saya Amirul Afizal bin Ambar. Nombor ID pelajar 2020863802 dan saya akan membentangkan mengenai part saya, iaitu cadangan untuk mengelakkan daripada terjebak dengan unsur-unsur negatif. Okey, pelbagai inisiatif dan cadangan yang dapat kita usahakan atau yang dapat kita praktikkan supaya kita sentiasa dikelilingi dengan orang-orang yang baik dan unsur-unsur yang positif. Okey, ibarat kata orang, dan tidak semestinya orang yang sudah membuat kesilapan tiada lagi peluang untuk berubah, melainkan dengan sebuah usaha dan bukan sahaja dengan kata-kata. Okey, so antara cadangan yang dapat kita boleh usahakan dalam mengelakkan diri pada terjebak dengan unsur-unsur negatif, iaitu yang pertama, memenuhi aktiviti harian. Apa yang dimaksudkan di sini ialah antara cadangan dan inisiatif diambil adalah seperti memenuhi aktiviti harian dengan aktiviti-aktiviti keagamaan seperti ceramah atau majlis pengukhuan diri di masjid atau di lain-lain tempat. Bahkan bukan dengan itu saja, dengan mengemas dan melakukan kerja-kerja di rumah juga boleh mengalihkan minda kita daripada terjebak, daripada melakukan pengaruh negatif. Sekiranya aktiviti harian kita ini penuh dengan aktiviti berfaedah, maka pengaruh negatif tidak dapat meracuni minda kita untuk cenderung ke arah yang tidak sepatutnya. Yang kedua, antara langkah cadangan kedua untuk mengelakkan diri pada terjebak daripada unsur negatif ialah mengisi masa lapang dengan perkara positif. Selain itu, dengan usaha mengisi masa lapang dengan perkara positif seperti melakukan perkara sunnah dan tidak meninggalkan sebarang perkara wajib. Kita juga harus bijak dalam memilih pergaulan seperti kawan-kawan yang baik atau orang sekeliling yang positif yang dapat membantu kita supaya membentuk pengukhuan diri yang lebih baik. Kita juga harus sentiasa berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita, kerana berkat restu dan doa mereka adalah segalanya untuk kira baik dunia maupun di akhirat. Yang ketiga, iaitu antara langkah dan cadangan yang dapat diambil ialah menghargai diri sendiri. Kita juga perlu menghargai diri sendiri, kerana setiap perbuatan dan kelakuan kita yang baik, yang positif maupun negatif akan membawa imej keluarga dan mampu mencadarkan reputasi mereka jika sebaliknya. Dengan menghargai diri sendiri, kita akan lebih berjaga-jaga kerana sayangnya kita kepada diri sendiri. Menghargai diri sendiri juga penting bagi memupuk keyakinan diri dan terus berfikiran positif dalam apa jua keadaan. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai punca-punca pengaruh negatif yang terjadi di kalangan masyarakat. Kita sebagai masyarakat di Malaysia ini hendaklah mengambil berat dalam membanteras pengaruh negatif, terutamanya di kalangan
di kalangan masyarakat. Okey, so hal ini penting bagi menjaga dan membentuk jati diri dan kewibawaan generasi muda. Okey, yang akan membentuk dan mengawal negara terutamanya. Okey, so semua masyarakat juga perlu sedar akan pengaruh negatif yang mampu merosakkan jiwa dan minda ini mesti ditepis sepenuhnya. Okey. Pelbagai langkah dan cadangan yang mampu kita pelbagaikan dalam mengatasi pengaruh negatif, dan selebihnya inisiatif dan kehendak diri seseorang itu sendiri sama ada mahu pilih ke jalan yang benar ataupun tidak. Okey, setiap gerak-geri kita membawa impak. Kita harus berjaga-jaga kerana setiap gerak-geri kita membawa impak kepada diri, keluarga, masyarakat dan juga mampu membawa padah kepada negara. Okey, sekian. Terima kasih.